Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. طيب نبدأ الكلاس لا ننتظر الآخرون. بقي لنا طالبان لم يدخل إلى الفصل محمد إزام ومحمد فارس بن زي Izzuddin. طيب kita akan mulakan kelas ya. Okey, kelas kita petang ni ialah kelas kita yang kelima ya, kelas kita yang kelima dan insya-Allah ya, insya-Allah sepanjang semester ini kuliah hanya ada 7 kali kuliah ya, 7 kali insya-Allah. Bukannya 14 kali lah ya. Kita ada 7 kali kuliah. Maksud ustazah 7 kali kuliah itu ialah ustazah akan memberi kuliah. Begitu ya, ustazah yang memberi kuliah. Jadi ada 7 kali dan hari ini ialah yang kelima dan insya-Allah berbaki lagi 2 kuliah ya. Baik. Sebelum ini telah pun berlalu ya 4 kuliah ya, 4 kuliah. Dan hari ini kita akan membincangkan tajuk yang lain pula ya, rentetan daripada tajuk-tajuk yang sebelum ini ya. Baik ustazah, hari ini tak ada dalam bentuk PowerPoint ya. Ustazah hanya present dalam bentuk Word dan ustazah harap antum boleh perhatikan satu persatu ya nota ini ya, sebab dia dalam bentuk Word. Baik, tunggu sekejap ya ustazah paparkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, mic Ustazah tu Ustazah boleh dekatkan tak dengan mulut? Sebab macam slow sikit. Ya? Tak dengar ya? Mic tu Ustazah dekat sikit dengan mulut. Okey, tak dengar ya? Okey. طيب اليوم سوف نناقش عن موضوع أساليب الترجمة. أساليب الترجمة أو باللغة الملايوية kita terjemahkan dia dengan kaedah terjemahan ya, kaedah terjemahan ataupun cara terjemahan ataupun tata cara terjemahan. Baik. Dan hari ini hanya sekadar mukaddimah sedikit sahaja ya, mukaddimah sedikit sahaja. Dan insya-Allah yang lebih detail lagi dari segi kaedah terjemahan ini kita akan bincang minggu depan, ada lebih kurang 6. Minggu ni ustazah hanya nak bincang satu daripada 6 ya. Satu daripada 6 cara terjemah ya. Okey, kita kena faham ya, dalam translation ini fi dirasat at-tarjamah haqiqatan hunaka asalib wa turuq kathirah li ترجمة ولكننا في هذا الفصل نحن فقط ندرس 7 أساليب فقط التي اقترحها al-khubara ya. Kita hanya akan belajar 7 ini sahaja ya. 7 ini sahaja. Tapi kalau entum baca buku-buku translation wa mu'zamuha bil lughah al-injiliziyah, sawfa najid anna hunaka asalib wa turuq at-tarjamah al-mukhtalifah ya. Berpuluh-puluh kaedah ya sebenarnya ya ada. Okey. Jadi ala mustawa ad-diplom ya, dalam level diploma ini yakfi lana an na'rif 7 asalib faqat tamhidan li madah at-tarjamah ya. Cukup sekadar 7 sahaja ya untuk level diploma ini, entum mengenali 7 ini sahaja sebagai orang kata mukaddimah ataupun
pendahuluan ya berkait dengan terjemahan. Taib. Tapi kalau kamu masuk kepada program translation, contohnya bachelor ya dalam sarjana muda, bila kamu ambil sarjana muda translation, maka di sana kamu akan belajar lagi banyaklah ya. Okey, sebab itu Ustazah maklum awal, Ustazah takut ada pelajar yang advance, dia dah baca banyak dah, so dia akan dapati pelbagai ya kaedah dalam terjemahan. So bila Ustazah ajar yang 7 ini dalam kelas minggu ini dan minggu depan, dia rasa tertanya-tanya, bacanya lain, kenapa dalam kelas ini lain ya? Tak ada yang lain, tak ada yang sama, sebab ya fi dirasat at-tarjamah saufa najid hunaka asalib wa turuq tarjamah mukhtalifa wa mutabayinah jiddan. Wa hadhihi al-asalib wa hadhihi at-turuq tawwarha al-khubara al-gharbiyun. Dan kesemua kaedah terjemahan ini dikembangkan oleh orang barat. Walidzalika mu'zam al-kutub fi majal dirasat at-tarjamah mu'zamuha tuktabu bil-lughah al-injiliziyah wal-lughah al-faransiyah. Ya, dengan sebab itu kebanyakan buku translation ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Taib. Jadi minggu ini Ustazah hanya akan bagi sedikit mukadimah. Sedikit mukadimah, dan Ustazah akan bincangkan sedikit iaitu satu sahaja kaedah terjemahan ya. Yang berbaki lagi 6, insya-Allah kita akan pelajarinya pada minggu hadapan. Baik. Asalib at-tarjamah. Asalib at-tarjamah ya. Qabla an na'rif أساليب الترجمة لابد أن نعرف تطور الدراسات اللغوية الحديثة. Ya, sebelum kita belajar tentang kaedah terjemahan, kita kena tahu dulu perkembangan pengajian linguistik moden. Kita kena tahu dulu perkembangan dunia linguistik moden. Wa atharuha fi dirasat at-tarjamah, dan juga kesan pengajian linguistik moden itu kepada pengajian terjemahan. Sebab apa kita kena perlu tahu perkembangan pengajian linguistik moden terlebih dahulu? Ya, sebab di sana kita kena ambil maklum bahawa dirasat at-tarjamah تطورت ونبعت من ظهور وتطوير الدراسات اللغوية الحديثة. Sebabnya ialah kerana pengajian terjemahan ini terwujudnya dia, berkembangnya dia ialah dengan sebab perkembangan yang berlaku dalam pengajian linguistik moden. Jadi Ustazah bagi tamhid dahulu, pendahuluan dahulu tentang perkembangan yang berlaku dalam dunia pengajian linguistik moden. Okey. Sebelum itu, pelajar juga kena tahu kenapa ada perkataan moden, Ustazah. Yang lain-lain itu tidak moden ke? Okey. Kita kena faham dalam perkembangan tamadun ilmu sekarang bermula 1700, di situlah titik mula berlakunya perkembangan tamadun barat. Kena faham sejarah dahulu ya. Orang barat dia punya kemuncak kepada tamadun ilmu mereka ialah bermulanya 1700, yang mana orang barat ini dia mengembangkan tamadun ilmu dia. Dan kita jangan lupa dengan sejarah kita orang Islam. Sejarah kita orang Islam, kita kena mengakui bahawa bermulanya 1700 itu, 1700 Masihi itu sebenarnya bermulalah kemunduran orang Islam. Kena faham sejarah. Kita orang Islam kena faham betul-betul sejarah supaya kita kenal diri kita di mana dan kita tahu apa yang kita perlu buat. Baik.
Jadi bila berlaku perkembangan dalam dunia linguistik moden, ya, 1700 bermulanya tamadun ilmu barat. Maka di situ berkembanglah pelbagai ilmu di dunia barat dan pada 1900 melonjaklah satu ilmu yang dipanggilkan ilmu lughah al-hadis, modern linguistik. Modern linguistik 1900 Masihi. Okey. Jadi apa perkaitannya dengan dunia terjemahan? Okey. Dunia terjemahan sebelum 1900 dia bernaung di bawah bidang ilmu falsafah. Begitu dia punya sejarahnya, ya. Pengajian terjemahan ini sebelum 1900 dia duduk di bawah ilmu falsafah. Orang tak sebut terjemahan, orang sebut falsafah. Bila orang kata falsafah, di dalamnya itu ada kepelbagaian, tanawu' al-ulum fil falsafah, dan antaranya ialah bidang pengajian yang berkait dengan sastra dan bahasa. Nak ceritanya, pada waktu itu dunia linguistik, dunia bahasa, dunia terjemahan, dia bernaung sehebatnya di bawah falsafah. Okey. Bila begitu berlaku 1900, ya, orang barat ini dia menstrukturkan semula cabang-cabang ilmu yang mana wujudlah ilmu lughah al-hadis, pengajian ilmu linguistik moden. Ya, maka dari situlah bermulanya perjalanan pengajian bidang terjemahan. Okey. So sekarang Ustazah nak baca nota. Ustazah bagi tadi muqaddimah, ya, muqaddimah dalam bahasa Melayu supaya kamu boleh faham dulu secara kasarnya, ya. Baik. Baik. لا مناص من الإشارة في هذا الاستهلال إلى أن الغربيين المحدثين قد ألقوا بالا للدراسات اللغوية منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. Dia kata tidak kita kena bercerita dalam mukaddimah subjek kita ini bahawa orang barat moden, ya, orang moden barat قد ألقوا بالا هذه بمعنى قد اعتنوا. Mereka ini mengambil perhatian, memberikan tumpuan, memberikan fokus yang teramat sangat kepada apa? Ad-dirasat al-lughawiyah, kepada pengajian linguistik semenjak bila? Nihayah al-qarni tasi' ashar al-miladi. Semenjak akhir kurun 19. Bila kita kata kurun 19, maknanya antum kena faham cara baca. Ya, nihayah al-qarni tasi' ashar, akhir kurun 19. Bila dia kata kurun 19 itu maknanya 1800 dan ke atas. 1800. Sekarang kita kan tahun 2020. Jadi orang barat ini, ya, mereka mengambil perhatian yang amat sangat kepada pengajian linguistik ini bermula pada akhir kurun ke-19, iaitu bila? 1800 dan seterusnya. Baik. Okey, itu baru permulaan, ya, 1800 itu haula al-gharbiyun al-muhdathun i'tanu i'tina'an kabiran bi ad-dirasat al-lughawiyyah. Okey. Baida anna ad-dirasat fi tilka al-fatra lam tu'athir kathiran fi mu'alajati majal at-tarjamah. Malangnya, ya, pengajian linguistik pada kurun ke-19 iaitu dia tidak memberi kesan yang banyak kepada pengembangan bidang terjemahan. Ya, kenapa, ya? Lishtighalil bahithin bit-tabi' al-bina'i la at-tabi' ad-dalali. Sebabnya ialah kerana para pengkaji bahasa pada waktu itu hanyalah memberi fokus kepada benda yang bersifat seteruktu dan tidak memberi fokus kepada benda yang bersifat makna. Begitu. Itulah faktor dia, ya. Baik.
Okey, kita pindah lagi ya. Okey, kita pindah. Okey. وقد حدث تطور بعد ذلك في الدرس اللغوي خلال القرن العشرين الميلادي. Kemudian berlakulah perkembangan selepas itu dalam dunia linguistik sepanjang kurun 20. Bila Ustazah sebut kurun 20, maknanya 1900 dan ke atas. Kena tahu baca kurun, kalau tidak nanti tersasul. Tak faham sejarah nanti ya. Okey, maka di situ kemudiannya oleh kerana pada kurun ke-19 itu, ya, para pengkaji waktu itu tidaklah sangat boleh membicarakan tentang terjemahan kerana kesibukan mereka yang teramat dengan benda yang mereka bincang berkait dengan struktur luaran yang menyebabkan mereka tidak sangat bincang tentang struktur makna. Maka 1900 iaitu pada kurun ke-20 berlaku sedikit perkembangan baru. Okey? Apa dia perkembangan itu ya pada kurun ke-20? Barazat majalat ad-dirasati al-lughawiyyah al-mutanawwi'ah wa min tilka allati i'tana biha al-bahithun i'tina'an kabiran fi mabahithihim ما سموها باللغويات التقابلية أو علم اللغة التقابلي وعلم الدلالة ولسانيات النص أو علم اللغة النصي. Okey, perhatikan betul-betul ya. Pada kurun ke-20, sepanjang kurun ke-20, muncullah bidang pengajian linguistik yang pelbagai. Ya. Nah, ini baru tak muncul lagi translation ni sebagai satu disiplin ilmu ya. Ini kita bicarakan dulu tentang sumbangan cabang-cabang ilmu linguistik terhadap pengembangan dunia translation. Maka pada kurun ke-20 muncul 3 cabang ilmu dalam dunia linguistik. Apa dia? Kontrastif linguistik. Kemudian yang kedua apa? Semantik. Kemudian yang ketiga apa? Textual linguistik. Zuhur hadhihi al-anwa' al-thalatha min ad-dirasat al-lughawiyyah qad sa'adat ila tatawur dirasat at-tarjamah. Itu yang penting. So, ketiga-tiga ilmu ini kontrastif linguistik ataupun kita panggil dia ilmu lughah at-taqabuli ataupun semantik, kita panggilnya dalam bahasa Arab ilmu dalalah, ataupun tekstual linguistik yang kita panggil dia dalam bahasa Arabnya ilmu lughah an-nassi ataupun istilah lain bagi dia lisaniyatan nas. Baik, kemunculan ketiga-tiga ilmu ini secara tidak langsung dia menyebabkan berlakunya sokongan kepada berdirinya pengajian terjemahan sebagai satu disiplin ilmu. Kenapa Ustazah kata berdiri sebagai satu disiplin ilmu? Sebab sebelum ini pengajian terjemahan ini dia tidak berdiri sendiri, dia tak ada kaki, dia tidak boleh berkembang sendiri sebab dia bernaung di bawah dunia falsafah. Begitu caranya dari segi epistemologi ilmu. Baik. ولا مشاحة في القول إن الجهود المبذولة في تطوير الدراسات اللغوية الحديثة قد أدت بالبداهة إلى توسيع التناولات في مجال الترجمة مما ترتب عليه ظهور النظريات في الترجمة. Tidak dapat dinafikan lagi, ya, usaha-usaha yang dibuat dalam mengembangkan pengajian linguistik moden tersebut, ya, sama ada dalam dunia kontrastif linguistik ataupun dalam dunia semantik ataupun dalam cabang ilmu tekstual linguistik, qad addat bil badahati ila tawsi' at-tanawulat fi majal tarjumah. Ketiga-tiga ilmu itu tadi
secara tidak langsung dia telah menyebabkan berlakunya pengembangan dalam perbincangan berkaitan dengan bidang terjemahan. Bila berlaku perkembangan dalam membincangkan tentang dunia perkembangan, apa yang seterusnya berlaku? Mimma tarattaba alaihi zuhur an-nazariyat fi tarjamah. Maka secara tidak langsung berlakulah, wujudlah teori-teori dalam terjemahan. So, oleh kerana kita punya fokus adalah tentang kaedah terjemahan, kita tak boleh direct belajar asalib terjemah tanpa kita tahu dia punya latar belakang macam mana dia muncul. Daripada teori-teori terjemahan itulah munculnya asalib at-tarjamah. Macam mana boleh munculnya teori-teori dalam terjemahan? Dengan sebab sumbangan yang diberikan oleh ilmu lain kepada dunia translation, iaitu kontrastif linguistik, semantik dan juga tekstual linguistik. Jadi ketiga-tiga ini, hadhihi al-anwa' al-thalatha min ad-dirasat al-lughawiyyah qad sahamat fi tawsi' at-tanawulat fi majal at-tarjamah. Kemunculan ketiga-tiga cabang ilmu itu tadi, ya, kontrastif linguistik, semantik, tekstual linguistik, munculnya tiga ilmu itu dalam dunia menyebabkan dunia translation terbuka pintunya untuk dia berdiri sebagai satu disiplin ilmu. Wa min at-ta'kid anna zuhur tilka ad-dirasat ats-thalathah رد فعل نحو ظهور الدراسات الترجمة. Apa yang pasti? Kemunculan tiga bidang ilmu itu tadi, kontrastif linguistik, semantik, tekstual linguistik, memberikan impak kepada munculnya pengajian terjemahan. Bila itu? في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. Pada pertengahan kedua kurun 20. Nak baca macam mana? Pertengahan kedua kurun 20 maknanya 1950. Maka bermulanya perjalanan pengajian terjemahan. Hadha bima'na dirasat at-tarjamah na' minal anwa' al-jadidah. Dia satu bidang ilmu baru. Walaupun translation itu berlaku seawal mungkin dari dalam tamadun manusia, tetapi pengajian terjemahan itu dia berdiri sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri itu bila pada kurun pertengahan kurun ke-20. Itu faham dulu sejarah. Baik. Kemudian kita pindah Okay. كانت الترجمة قبل القرن العشرين الهجري تحوم حول مناقشة مفهوم الالتزام الحرفي بالنص المترجم ومفهوم الترجمة الحرية. لكن الدراسات الحديثة في الترجمة بعد القرن العشرين الميلادي قد صاحت بأهمية تجاوزها تلك الإطارين إلى محور آخر يتحيز إما إلى المؤلف وإما إلى القارئ. Dia kata apa? Sebelum ini, sebelum kurun 20, terjemahan ini dia hanya membincangkan tentang literal translation dengan free translation. Yang kebiasaan mungkin yang kamu pernah dengar, terjemah harfiah, terjemah ma'nawiyah. Itulah yang kebiasaannya pelajar tahu. Bila sebut terjemah, terjemah harfiah, terjemah ma'nawiyah. Jika sekadar itu pelajar tahu, maknanya pelajar itu terkepung, ataupun menjadi katak bawah tempurung sebab dia tidak ada pembacaan yang luas. Betul, translation itu seawalnya perkembangan dia adanya terjemahan harfiah,
terjemah ma'nawiyah ataupun terjemah hurriyah. Itu seawalnya, sebelum kurun ke-20, begitulah perbincangan dalam dunia terjemahan. Sama ada terjemah harfiah, terjemah ma'nawiyah. Dan begitulah juga yang wujud dalam orang bidang pengajian Islam, ya. Secara umumnya, bila kita buka buku-buku orang pengajian Islam, mereka akan bicara tentang terjemah harfiah, terjemah ma'nawiyah. Sebab mereka tak tahu bahawa dalam dunia translation sebenarnya telah berlaku perkembangan pelbagai teori. Oleh kerana mereka tidak membaca buku-buku dalam bahasa Inggeris dan bahasa Perancis, menyebabkan mereka itu jadi katak bawah tempurung. Bila sebut terjemahan, literal translation, free translation, terjemah ma'nawiyah. Itulah yang mereka faham. Okey. Bukan begitu, ya. Bukan begitu. Itu betul. Harfiah, ma'nawiyah sebelum kurun ke-20 itulah yang berlaku. Lakin ad-dirasat al-haditha fi tarjamah ba'da al-qarn al-20 al-miladi. Tapi pengajian moden dalam terjemahan selepas kurun ke-20 tidak lagi bicara dua benda itu. Tidak lagi bicara tentang literal translation dengan free translation, tak. Bal qad sahat ahammiyah tajawuzuha. Bahkan dunia translation moden telah pun keluar dari kepompong untuk berbicara lebih luas daripada itu. Untuk berbicara bukan sekadar harfiah dengan ma'nawiyah. Maka apa bicaranya selepas kurun 20? Tajawuzuha dhalikal itarain ila mihwar akhar. Dia sudah bicara benda lain sudah, ya. Benda yang dibicarakan itu selepas kurun 20-nya apa? Yatahayyaz imma ilal muallif fa imma ilal qari. Bila nak terjemah, kita kena fikir nak mementingkan penulis asal ataupun nak mementingkan pembaca. Itu yang menjadi pokok perbicaraan selepas kurun ke-20. Tidak lagi berbicara sekadar terjemah harfiah dengan terjemah ma'nawiyah. Okey, jadi yang Ustazah nak tunjukkan kamu asalib terjemah, kaedah terjemah ni dalam kelas ini, ada 7 benda itu sekadar orang kata muqaddimah. Bukan 7, berpuluh-puluh kaedah terjemahan ini. Ya, tidak mungkin kamu belajar dalam tempoh satu semester ini. Ya. Tapi kalau pelajar terjemahan, sarjana muda bahasa terjemahan, dia orang akan belajar lebih lagi lah. Ya. Begitu. Jadi cukup sekadar muqaddimah. Ala talib an yafham anna tarjamah laysat faqat tarjamah harfiyah wa tarjamah al-ma'nawiyah. Bukan itu sahaja. Bukan sekadar harfiah dengan ma'nawiyah. Bal hunaka asalib wa turuq mukhtalifah. Wa hadhihi al-asalib wa hadhihi at-turuq qad tawarat ba'da al-qarn al-20 al-miladi. Kesemua kaedah terjemahan moden itu dia berkembang selepas kurun ke-20. Baik, kita pindah seterusnya, ya. Baik. Ini Ustazah tayangkan ini, ya. Sebahagian sahaja, ya. Ustazah tayang dulu supaya kamu nampak nama-nama ni, ya. Nama-nama orang ni. Okay, dan semua, ya. Al-khubara fi majal dirasat at-tarjamah kulluhum minal gharbiyyin. Semua orang barat, tak ada kita orang Islam, tak ada. Lianna dirasat at-tarjamah tawaraha al-gharbiyun. Kerana dunia terjemahan ini dikembangkan oleh orang barat. Maka itulah, ya, itulah satu kesedihan bagi kita orang Islam, walaupun kita orang Islam ini telah mengembangkan tamadun ilmu kita, yang mana kita telah menterjemahkan semua tamadun Yunani, ya, kepada bahasa Arab, tetapi apabila berlakunya kemunduran orang Islam, tamadun orang Islam jatuh, ya, maka
dari situlah orang barat mengambil peluang membangunkan tamadun dia, ya. Jadi kita kena ambil kefahaman bahawa kita orang Islam sekarang kita berada dalam satu zaman kita punya tamadun jatuh, ya. Maka itu fungsi kita. Ya, kita orang Islam kena berfikir dengan jiwa yang lebih besar bagaimana kita nak menaikkan semula tamadun kita orang Islam. Ya, nah di situ yang menjadikan orang kata titik permulaan kepada kita mempunyai semangat untuk belajar lebih banyak lagi, ya. Baik. Okey. Ada kat situ, ya, kat dalam nota yang Ustazah tayangkan itu, nampak ke tak nampak? 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 Antum semua nampak? Nampak Ustazah? Nampak Ustazah. Nampak Ustazah. Okay. Semua nama-nama orang barat. Ustazah bagi contoh satu je lah. Ustazah ambil ni. Yang Ustazah Bol kan ini. Ustazah Bol ni, ya. Eugene A. Naida. Nama Mak Saleh bukan nama Muhammad bin Soleh tak. Eugene A. Naida. Newmark. Peter Newmark. Peter Newmark. Ini pun Mak Saleh tak ada nama Yaakob bin Yusuf ke apa, tak ada. Ya, okey. Nama lain, Vinay dan Double Nut. Dua orang ni, dia selalu berdua, ya. Vinay and Double Nut. Ya, Jacobson. Ya, Jacobson. Catford dan sebagainya. Semua nama-nama orang dalam bidang terjemahan ialah orang barat. Walidhalika mu'zam al-kutub المؤلفة في مجال دراسات الترجمة معظمها باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. Itulah cabaran kita orang Islam. Ya, sebab itu bila belajar terjemahan, ala talib an yataghallab ala al-lughah al-injiliziyah wal faransiyah. Ya, kalau pelajar tu dia nak belajar terjemahan, dia kena tahu berbahasa Inggeris ataupun bahasa Perancis. Okey. ثم ومن ثم برزت من نظريات الترجمة العامة طرق مختلفة في الترجمة. Selepas berlalunya masa, maka muncullah, ya, teori-teori terjemahan secara umumnya, ya. Daripada kewujudan teori-teori terjemahan secara umumnya, maka muncullah turuk at-tarjamah. Okey. Begitu. Minha at-tarjamah ad-dinamiyah. Dynamic translation. Okay, dynamic translation. Wa hadhihi at-tariqah iktarahaha Eugene Naida. Dynamic translation ini dia dibawa oleh Eugene Naida. Eugene Naida ini dia seorang missionary Kristian yang mana dia telah menterjemahkan kitab Bible kepada berpuluh-puluh bahasa lain. Ya, begitu sekali mereka berjuang untuk agama, untuk kitab Bible, ya. Kita orang Islam, itu kena cek diri sendiri, ya, muhasabah sendiri. Tapi Eugene Naida dia punya usaha terlalu kuat sehingga kan berpuluh-puluh bahasa dia telah terjemahkan daripada Bible kepada berpuluh-puluh bahasa. Itulah dia Eugene Naida. Wa lahu tariqah terjemah. Dan dia mencipta satu kaedah terjemahan yang dia namakan dia dynamic translation. Okey, kemudian ada seorang lagi, Newmark. Peter Newmark. Dia ada dua teori terjemahan dia. Dia ada dua kaedah terjemahan dia. Semantic translation dengan communicative translation. Semantic translation dengan communicative translation. Ya. Itu Newmark. Dan semua buku dia dalam bahasa Inggeris. Itu kalau kamu berminat bidang translation, kena baca buku bahasa Inggeris, ya. Kemudian selain daripada Eugene Naida dengan Newmark, ada dua orang lagi, ya. Vinay dan Double Nut. Double Nut. Vinay dan Double Nut.
وكما برزت مناهج متنوعة عالجت قضية الترجمة منها ما تبناها ويني ودبلنت وجاكبسون وكاتفورد. Okey, siapa lagi? Nota turun ke bawah. Albert Newbert وجريشري شريف وكاترينا ريس وتابر نايدا وتابر وونونti وجيليان هاس dan juga Mona Baker. Semua nama-nama yang Ustazah tunjukkan ini. Okey, Ustazah kecilkan sikit slide supaya boleh cover semua. Ya. Okey, semua nama-nama ni semua kafir belaka. Ya, semua kafir belaka. Ya. Ustazah kecilkan sikit lagi. Ya, supaya mudah nampak. Kecilkan lagi. Okay. Sekarang kalau kamu tengok, tak nampak semua. Okay, kecilkan lagi. Okey. Tak nampak juga. Kat sini. Okey, kalau kecilkan lagi, okey. Semua nama-nama ni semua Mak Saleh belaka. Tu Ustazah saja nak suruh nampak walaupun saiznya kecil, tapi objektif Ustazah kecilkan saya ni nak ceritanya semua nama ni nama kafir belaka. Eugene Aida, Peter Newmark, Winnie and Doublenut, Jacobson, Catford, Albert Newbert, Jerry Sharif, Katarina Rees, Naida and Table, Wanuti, Julian Haas, and Mona Baker. Semua ini nama-nama besar dalam dunia terjemahan. Nama-nama besar dalam dunia terjemahan. Dan mereka telah mencipta pelbagai kaedah terjemahan. Pelbagai kaedah. Bukan sekadar yang kamu tahu iaitu terjemah harfiah dengan terjemah maknawiyah. Jadi dalam kelas ini di luar kemampuan entum lah ya untuk Ustazah ajar semua tu. Ya. Sebab Ustazah ajar semua kalau kelas yang budak bahasa Arab terjemahan itu dia orang belajar belaka lah. Okey, tapi dalam level kamu diploma ini Ustazah hanya ambil satu sahaja ya, Winnie and Doublenut ni je. Ustazah ambil yang ni je. Dan Winnie Doublenut ni dia ada 7 kaedah terjemahan yang dikemukakan oleh dia dan itulah yang kita akan belajar dalam kelas. Yang lain Ustazah tak ajar ya, dynamic translation Ustazah tak ajar. Semantic translation Ustazah tak ajar, communicative translation Ustazah tak ajar, explicitation in translation Ustazah tak ajar belaka. Okey, itu kena faham. So, 7 benda itu adalah daripada Winnie and Doublenut. 7 kaedah menterjemah. Okey. So, maknanya sekarang kamu telah ada gambaran asas apakah itu dunia translation dan perkaitannya dengan kemunculan teori-teori dalam terjemahan adalah bertitik tolak daripada bantuan daripada ilmu-ilmu lain iaitu ilmu kontrasif linguistik, ilmu semantik dengan ilmu tekstual linguistik. Kemunculan 3 ilmu ini dalam bidang linguistik telah membantu pengajian terjemahan berdiri sendiri sebagai satu disiplin ilmu. Bila dia berdiri sebagai satu disiplin ilmu, maka di situlah munculnya teori-teori terjemahan yang telah menyebabkan berkembangnya kepelbagaian kaedah dalam menterjemah. Itulah dia. Rumusannya apa? Rumusannya dalam bahasa Melayu, supaya kamu mudah faham. Rumusannya, ni yang Ustazah tunjuk sekarang ini, kaedah lama penterjemahan tertumpu pada persamaan bentuk teks terjemahan dengan teks asal. Kaedah lama ini menitik beratkan persamaan formal atau dinamakan dia dengan kaedah terjemahan harfiah ataupun terjemahan literal. Itulah yang pelajar biasa tahu. Begitu. Manakala selepas tahun 1950-an, bidang penterjemahan telah berkembang dan telah melahirkan teori dan kaedah ilmiahnya yang tersendiri. Kaedah baru ini mengutamakan reaksi pembaca ataupun kesan terhadap pembaca. Kaedah baru ini menitik beratkan persamaan dinamik. Winnie dan Doublenut
telah mengutarakan 7 jenis kaedah terjemahan. Berdasarkan 2 kategori asal iaitu harfiah dengan maknawiyah, dia kembangkan lagi daripada 2 kategori itu, dia kembangkan ada 7 kaedah terjemahan. Walau bagaimanapun, bukan 7 itu sahaja yang ada dalam dunia terjemahan. Ya. Selain 7 kaedah tersebut, terdapat beberapa kaedah lain lagi yang boleh digunakan. Dan Ustazah sekadar sebut di sini beberapa sahaja. Contohnya, prosedur eksplisitasi, kaedah extension, kaedah omission, kaedah metalingual comment. Banyak kalau Ustazah sebut pening. So, banyak-banyak tu tak payah fikir. Yang nak dipikir ialah 7 ini. Apa yang 7 itu? Ya, ni. Okay. Nah, inilah yang 7 itu. Saya kecilkan sikit saiz dia. Okey. 7 benda yang kita nak belajar dalam kelas ni, inilah dia. Ya. Ni dia 7. Ustazah tayangkan dulu supaya kamu dapat gambaran. Inilah dia 7 benda yang kita nak belajar dalam kelas kita minggu ini, minggu depan dan minggu yang kemudian. Berarti tengok saving dalam kotak fikiran, dalam CPU masing-masing. Inilah yang akan kamu belajar dalam kelas ini nanti ya. Okey, Ustazah sengaja tayang lama-lama. Okey, Ustazah tayang 60 saat. Okey, boleh tengok hafal dan saving dalam CPU. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Ustazah nak tanya boleh? Boleh. Kan Ustazah ada terangkan sebelum kurun ke-20 tu bidang terjemahan tu dia lebih kepada Sebelum kurun 20. Okey. Sebelum kurun 20 bidang terjemahan tu lebih kepada pengkhususan dalam terjemahan literal translate dengan meaning translate. Kan Ustazah kan? Ya, dia banyak berbicara berkait dengan harfiah dengan maknawiyah. Sekadar itu sahaja. Jadi itu dikira satu teori juga kan Ustazah? Itu teori dia lah. Dia bincang 2 benda tu sahajalah. Masa sebelum 1950, semua buku-buku translation hanya bicara tentang terjemah harfiah, terjemah maknawiyah. Oh, baik. Lepas tu selepas kurun 20 tu kan ada selepas 1950 spesifik kan, selepas 1950. Selepas 1950 ilmu terjemahan tu dia lebih berkembang luas. Soalan saya nak tanya sama ada dia berkembang tu dia tambah teori ke ataupun dia jumpa kaedah lain daripada Dia kena faham beza teori dengan kaedah ya. Teori dengan kaedah. Teori itu satu benda yang bersifat umum. Kaedah itu benda yang bersifat spesifik. Tanpa teori dia tak akan munculnya kaedah.
Itu dia kena faham situ dulu ya. Teori satu benda yang bersifat umum. Kaedah ini bersifat khusus. Apabila berlaku perkembangan dalam teori-teori, maka akan berlaku perkembangan dalam kaedah-kaedah. Sebab itu apabila berlakunya pengembangan dalam teori terjemahan, maka muncullah kepelbagaian Kaedah. kaedah. Oh, faham Ustazah. Okey, boleh Ustazah teruskan? Boleh kita teruskan? Boleh Ustazah. Ustazah. Okey. Baik ya. Awak saving dulu gambar yang Ustazah tayang ni ya. Baik, sekarang kita nak masuk kepada asalib terjemah, kaedah penterjemahan, dan kita hanya ambil apa yang dibicarakan oleh Vinay and Doublenet. Kita ambil dua orang ni je. Ya. Kita tak ambil yang lain. Okey, sebab kalau nak bicara, kalau Peter Newmark sendiri, daripada teori dia ada dua asalnya. Semantic dengan communicative translation. Daripada semantic and communicative translation teori itu dia akan muncul lagi kepelbagaian kaedah. Dalam menterjemah isti'arah ada 7 kaedah pada Peter Newmark. Itu kita tak belajar. Itu kalau ambil sarjana muda bahasa Arab terjemahan nanti belajar. Begitu juga Mildred Larson. Mildred Larson dia punya teori berdasarkan meaning based translation. Daripada meaning based translation teori dia mengemukakan 5 kaedah dalam menterjemah kinayah dengan majas mursal. Itu pun kita tak mengaji dalam kelas kita ni ya. Okey, terlalu banyak. Okey, yang kita nak mengaji dalam kelas kita ni, level diploma ni, apa yang dikemukakan oleh Vinay and Doublenet. Kenapa kita mengaji pasal dia? Sebab Vinay and Doublenet ini dia muncul sebelum munculnya Newmark dengan Mildred Larson. Itu salah satu faktor kenapa ambil dia. Yang kedua, teori Vinay kaedah penterjemahan yang dikemukakan oleh Vinay and Doublenet ini dia adalah terlalu basic. Terlalu basic. Untuk pelajar yang sekolah tadika macam Anton ni boleh lah. Begitu. Tapi kalau bicara tentang Mildred Larson, Peter Newmark, perbicaraan mereka sudah lebih ke depan dah. Ya. So tidak mampu untuk pelajar faham kalau dia tak faham Vinay and Doublenet punya kaedah penterjemahan ini. Baik. Kita nak mengenali dulu siapa Vinay and Doublenet ya. Baik. Wada'a Vinay wa Doublenet al-Faransiyan kitaban. Vinay and Doublenet ni dia orang Perancis dan dia ada buat satu buku. Ya, satu buku. Okey. Bi'unwan, Ustazah pun tak tahu nak sebut apa ni bahasa Perancis ya. Ustazah sebut je lah betul ke tak betul. Ustazah pun tak tahu. Stylistico, comparedo apa tak tahulah tu. Itu bahasa Perancis. Itulah buku dia. Ya, buku Vinay and Doublenet. Al-Mutarjam bil Injiliziyah ialah kalau kita terjemahkan buku, tajuk buku dia tadi ke bahasa Inggeris, bunyinya macam ni. Comparative Stylistic of French and English. Dia mengkaji tentang bahasa Perancis, bahasa Inggeris dari segi stylistik, gaya bahasa. Itu buku dia. Okey. Apa yang ada dalam buku dia? Okey. Buku dia ini Haula Sana 1985 Masihiyah. Tahun 1958. Yes. Buku Vinay and Doublenet ni 1958. Kalau Peter Newmark, buku dia 1980. Kalau Mildred Larson, buku dia 1984. Jadi kita ambil mana dulu datang. Ya, okey. Muqtarihaini fi dhimnihi sab'atu rukli tarjamah. Kedua-dua mereka mencadangkan, mengemukakan dalam buku dia itu 7 kaedah terjemah. 7 kaedah terjemah. Okey. Buku Vinay dan Doublenet itu tadi ni qad tarjama UNC Seger wa MJ Hamel hadzal kitab ila lughah al-Injiliziyah sanah 1995. Buku Vinay and Doublenet yang asal dalam bahasa Perancis itu diterjemahkan oleh Seger dengan Hamel ini
ke bahasa Inggeris tahun 1995. Begitu lama tempoh diambil untuk diterjemah ke bahasa Inggeris. Cuba bayang 1995 ya. Asalnya tahun 1958. Ambil masa 37 tahun lebih kurang untuk diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Maknanya kat sini apa? Satu benda yang kita boleh ambil kat sini, orang Perancis mendahului orang Inggeris. Ya. Orang Perancis mendahului orang Inggeris dalam tamadun ilmu berkait dengan terjemahan. Ya, sebab itu ya Perancis dengan bahasa Perancis dengan bahasa Inggeris dia saling bersaing antara satu sama lain dalam membina tamadun masing-masing ya. Begitu. Baik. Okey, sekarang kita nak tengok lebih dekat ya. Apa yang disebutkan oleh penamanya tadi, Vinay dan double nut tu tadi, wa wada'a Vinay wa double nut tilka turk tahta syaqqaini kabiraini. Vinay and double nut dalam buku dia meletakkan 7 tadi. 7 itu dia bahagi 2. Syaqqaini kabiraini 2 benda. Dia bahagi kepada 2 layer, 2 peringkat. Okey, 2 benda. Okey, sebab itu tadi gambar kat atas tadi ustazah bahagikan dia 2 macam ni. Kan ustazah patah balik gambar tu. Macam ni. Gitu. Jadi Vinay and double nut dia kata dalam kaedah menterjemah dia punya cara, dia kata dia bahagi macam ni. Satu terjemahan formal, satu terjemahan dinamik. Terjemahan formal ada 3 kaedah, terjemahan dinamik ada 4 kaedah. Itulah pada apa yang dibuat oleh Vinay and double nut. Okey. Ahaduhuma at-tarjamah al-harfiyah. Yang pertama at-tarjamah al-harfiyah ataupun direct translation. Ya. Wal akharu at-tarjamah ghairal mubasyarah. Yang satu lagi dia panggil oblique translation. Oblique translation. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Okey, yang kita pergi dulu yang pertama, ya, maksud ustazah yang pertama tu yang ni yang 3 ni. Yang 3 ni. Terjemahan formal 1, 2, 3 itu yang pertama. Yang kedua terjemahan ni ada 4. Okey. Okay, kita kenali dulu yang pertama. Okey. Haitsu yandariju tahtaha ad-dakhil awil iqtirad. Yang pertama, Vinay and Doublemint kata kaedah borrowing. Bahasa Arab dia ada 2 istilah untuk mewakili borrowing. Itu mungkin kamu akan pening sedikit ya, sebab Arab dia ada banyak istilah untuk mewakili satu istilah dalam bahasa Inggeris. Borrowing pada orang Arab, pada orang Inggeris, orang Arab dia ada 2 istilah, al-iqtirad atau ad-dakhil. Jadi Vinay and Doublemint kata kaedah pertama yang paling basic dalam menterjemah ialah borrowing. Kalau bahasa Melayu kita panggil pinjaman, pinjam. Okey. Kena faham istilah tu dulu ya. Lepas tu wan nasakh awil muhakat, calc. Berdasarkan Vinay and Doublemint dia kata naik layer yang kedua. Kaedah terjemahan ialah secara kaedah calc. Dalam bahasa Arab ada 2 istilah mewakili calc. Al-muhakat ataupun an-nasakh. 2 istilah mewakili calc. Okey. Kalau bahasa Melayu, kita boleh terjemahkan calc ini pinjam terjemah. Ataupun terjemah harfiah. Terjemah harfiah. Okey, pinjam terjemah ya, sebab takut confuse pula dengan yang layer yang ketiga itu ya. Kad ini pinjam terjemah. Wa tarjamah al-harfiyah, literal translation. Level ketiga mengikut di Vinay and Doublemint, level ketiga dalam menterjemah ialah secara literal translation. Dia bergerak satu step ke satu step. Borrowing, calc, literal translation. Okey. Saya ustazah ulang ya. Borrowing, calc, literal translation.
translation. Dia naik satu layer. Okey, kalau Ustazah pergi balik gambar yang tadi, bila Ustazah pinjamkan dia, tukarkan dia ke bahasa Melayu, ni pinjaman, ya. Lepas tu peniruan, kalb, dan yang ketiga literal translation tu maksud dia penggantian. Kena faham istilah. Pinjaman, peniruan, penggantian. Pinjaman maknanya apa tadi? Borrowing. Peniruan, kalb. Yang ketiga tadi literal translation itu maksudnya penggantian. Okey? Itu 3. Kena hafal ni ya. Kalau tak hafal memang tak boleh jawab peksa ni. Okey. Wal akhar, dan layer yang kedua, at-tarjamah ghairal mubasyarah, oblique translation ataupun dia panggil dynamic translation. Oblique asalnya dia nama oblique translation, tetapi dalam kebanyakan buku dia mentafsirkan oblique translation ni dengan dynamic translation. Sebab itu gambar ke atas ini tadi Ustazah letak dia dynamic, terjemahan dynamic. Maknanya ni oblique translation ya. Kena faham dulu pengistilahan tu, takut keliru nak jawab peksa. Baik. Okey, yang layer tu dia ada apa? Ni, transposition. Yang dariju tahtaha transposition. Apa transposition? Dalam bahasa Arab ada 2 istilah mewakili transposition. At-tahwir awil ibdal. Lepas tu apa? Modulation. Modulation ada 2 istilah dalam bahasa Arab. At-takyif atau at-tatwi'. Ini kena faham ya. Modulation ada 2 istilah. At-takyif atau at-tatwi'. Kemudian ada apa lagi? Yang ni lagi banyak, lagi pening. Equivalence. Equivalence ada 4 istilah yang diguna dalam buku bahasa Arab. Itu yang memeningkan. Bukan kamu je pening, Ustazah pun pening tengok istilah bahasa Arab ni ya. Sebab equivalence pada Vinay and Double Net diterjemah kepada 4 istilah dalam bahasa Arab. At-takafu' ataupun al-mu'adil atau al-muqabil ataupun al-mukafi. Buku-buku bahasa Arab dia menggunakan 4 istilah ni ya. Okey, yang akhir, yang keempat pada Vinay and Double Net, adaptation. Bahasa Arab mengguna 2 istilah mewakili adaptation. At-tasarruf ataupun al-iqtibas. Okey. Jadi sekarang ni Ustazah nak semua istilah ni yang Ustazah bolkan ini. Kamu kena ingat satu persatu, kena hafal. Sebab dalam periksa takut keliru nak jawab periksa ya. Begitu. Okey. So pada Vinay and Double Net, oblique translation terbahagi kepada 4. Yang step pertama, transposition. Step kedua, modulation. Step ketiga, equivalence. Dan kaedah yang seterusnya ialah adaptation. Wasawfa nunaqish tilkal asalib biwajhin mujaz likay yatasanna lana fahmuha fahman wadihan. Jadi kita akan bincang 7 benda ini. Dan hari ini Ustazah hanya akan bincang 1 sahaja dulu. Pinjaman. Ya, pinjaman. Lagi 6 kita akan bincang minggu depan ya. Okey. Ustazah nak tayang sekali lagi. Ni gambar ni. Gambar ni. Transposition, modulasi itu dalam bahasa Melayu. Transposisi, modulasi, persamaan, penyesuaian. Transposition, modulation, equivalence dengan yang last apa? Penyesuaian. Apa? Ingat. Penyesuaian apa? Adaptation. Okey, bagus. Ingatlah tu maknanya kena faham istilah. So dalam kuis nanti mungkin soalan dia kata sila terjemahkan ibarat ini menggunakan kaedah modulasi. Kan? So kena tahulah macam mana. Sila terjemahkan ibarat ini menggunakan kaedah adaptation. So kena tahu satu per satu ya.
Baik, sekarang kita nak tengok yang nombor 1 je dulu. Ni. Kalau orang dalam bidang terjemahan, benda yang Ustazah ajar kat Anton ni macam budak sekolah tadika lah. Baru nak ajar A, B, C ataupun babi, bu, ataupun baru nak ajar membaca lah. Gitu Terlalu basic. Basic sangat-sangat. Baik. Okey. 3.28 dah Ustazah punya jam ni. InsyaAllah kita habis sebelum pukul 4. Ya, kita ambil setengah jam saja lagi. Baik. Pinjaman, borrowing ataupun bahasa Arab dalam buku bahasa Arab, kalau kamu tengok dalam internet ke apa, dia akan guna istilah al-iqtirad atau ad-dakhil. Okey. Sekarang kita nak tengok yuqsad bil iqtirad fi tarjamah naqlul alfaz naqlan sautiyan. Yang dimaksudkan dengan borrowing pada sudut pandang Winnie and Double Nut Antum jangan salah faham. Borrowing kat sini pada sudut pandang Winnie and Double Nut, bukan pada sudut pandang orang lain. Kena faham sebab sekarang kita belajar tentang kaedah terjemahan yang dikemukakan oleh Winnie and Double Nut. Kalau kamu buka internet nanti, mungkin istilah borrowing itu merujuk kepada pandangan orang lain. So mungkin kamu tak akan berjumpa benda yang sama. Ini bicara kita ini berkait dengan dimensi yang dikemukakan oleh Winnie and Double Nut. Itu kena faham dulu tata cara membaca data begitu. يقصد بالاقتراض في الترجمة نقل الألفاظ نقلا صوتيا من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. Okay? Yang dimaksudkan dengan borrowing pada sudut pandang Winnie and Double Nut, bila dia kata borrowing, maksudnya apa? Memindahkan lafaz itu, pindahnya itu dari segi bunyi dia. Bunyi. Maka AIDS, AIDS, bila terjemah ke bahasa Arab dia akan jadi X, al-X. Alif, lam alif, hamzah, ya, dal, zai. Al-X. Diterjemah daripada X, AIDS. Contoh lain, wal internet, itu diterjemah daripada internet, INTERNET. Diterjemah jadi internet. Itulah maksudnya borrowing. Naqlul alfaz naqlan sautiyan. Memindahkan lafaz itu yang dipindahkan itu bunyi sama. Tsunami. Dah bila diterjemah ke Arab dia akan jadi tsunami. Ta, sin, waw, nun, alif, mim, ya. Okay, contoh lain. Dalam bahasa Melayu kita ada solat. Asalnya diterjemah daripada as-salah. Dalam bahasa Melayu, kalau pergi bank adanya muamalah. Itu dia terjemahnya borrowing dari pergi al-muamalah. Dalam kamus Melayu ada zakat sebab dia terjemah daripada az-zakat. Dia pindahkan bunyi. Dalam bahasa Melayu adanya rahmat sebab dia terjemah daripada ar-rahmah. Itulah maksud Winnie and Double Nut bila kita nak terjemah menggunakan kaedah borrowing, maksudnya naqlul alfaz naqlan sautiyan. Memindahkan lafaz itu yang dipindahnya bunyi. Wa yu'addu hadzal uslub ashal asalib tarjamah. Tengok, dia kata dianggap kaedah ini kaedah yang paling cak ayam, paling sinonim, paling senang. إذ يمكن من خلاله تجاوز أي مشكلة تواجه المترجم في إيجاد التكافؤ المكافآت. Dia kata kaedah ini paling senang sebab dengan menggunakan kaedah ini translator boleh mengatasi masalah dia dari segi nak mewujudkan kesepadanan makna. Apa maksud kesepadanan makna? Ustazah ambil satu sahaja, solat. Perkataan kita dalam bahasa Melayu. Sebelum 1960, kalau kamu buka kamus-kamus Dewan Melayu, kamu tak akan jumpa perkataan solat, S-O-L-A-T.
Kamu pergi library, kalau habis PKP kamu pergi library, kamu cari Kamus Dewan yang dicetak sebelum 1965, kamu tak akan jumpa dalam kamus itu perkataan SOLAT, solat, tak akan ada. Yang ada hanyalah sembahyang. Sembahyang. Ya. Tetapi apabila berlakunya perkembangan dalam linguistik Melayu, dia mewujudkan perkataan solat, SOLAT, untuk mewakili as-solah. Sebab apa? Sebab bila disebut sembahyang, orang Cina sembahyang, orang Hindu sembahyang sama ke? Tak sama. Sebab itu nak membezakan sembahyang Hindu, Buddha dengan orang Melayu Islam, dia borrowing, dia guna kaedah pinjaman ini, maka wujudlah SOLAT. Maka Kamus Dewan yang dicetak selepas tahun 1970-an baru ada lafaz SOLAT. Kalau kamus yang dicetak sebelum tu, tak akan ada perkataan solat. Begitu ya. Itu tadi yang Ustazah nak highlight, ijad al-mukafaat. Mewujudkan kesepadanan makna. Bila solat, lebih hampir dengan apa yang orang Melayu sembahyang. Sembahyang orang Melayu tak sama sembahyang orang Hindu. Maka nak bezakan itu, Kamus Melayu wujudkan istilah solat. Solat orang Melayu ialah bermula dengan takbiratul ihram, berakhir dengan salam. Itulah solat. Bukan sembahyang. Sembahyang Hindu, Cina lain ya. Begitu. Baik. ففي بعض الأحيان يلجأ المترجمون إلى هذا الأسلوب لإضفاء صبغة أسلوبية معينة أو طابع محلي خاص على النص المترجم. Dalam setengah keadaan, translator dia gunakan kaedah ini, dia gunakan kaedah borrowing ini liidfa' sibaghah uslubiyah muayyanah, untuk mendekatkan bentuk gaya bahasa tertentu ataupun berdasar tabi' mahalli, keadaan semasa yang ada pada bahasa sasar. Contohnya al-internet, al-AIDS. Oleh kerana istilah itu tak ada pada budaya orang Arab, pada linguistik orang Arab tak ada. So dia pinjam saja, borrowing saja. Internet jadi al-internet. Al-AIDS, AIDS, dia pun terus cakap al-AIDS. Dah tu Ustazah, kalau begitu boleh saja kot kita terjemah kura-kura menjadi al-kurkur saja. Tak boleh. Bukan semudah itu. Dia ada syarat dia ya. Yuqarriru Newmark bi'anna istikhdam hadzal uslub fi tarjamah yajib an yatimma fi hudud dayiqah. Sebab itu Newmark dia kata, dalam menggunakan kaedah ini dia mesti ada batasan dia. Tak boleh semudahnya kita kata, alah kalau begitu kura-kura bahasa Melayu terjemah saja al-kurkur. Senang kan? Tak boleh. Dia ada tata cara dia. Sebab dalam bahasa Arab sudah ada istilah yang mewakili kura-kura. Tak boleh kita mudah-mudah, kita nak senang kita kata alah kura-kura jadi je al-kurkur. Tak boleh ya. فلا يلجأ المترجم إلى الاقتراض إلا فيما يخص الأشياء أو المفاهيم الثقافية الشديدة الخصوصية. Newmark kata, translator boleh guna kaedah pinjaman, borrowing ini ya, apabila melibatkan benda yang sangat khusus. AIDS, khusus. So nak senang cerita, dia ubah je al-AIDS. Internet itu benda khusus. Ya, so jadi al-internet. Tsunami pun benda khusus. Al-asya' al-mukhtassah. So dia kata tsunami. Ya. Ataupun benda yang melibatkan al-mafahim, al-thaqafiyah, al-syadidah, al-khususiyah. Ataupun benda-benda yang bersifat konsep yang membabitkan budaya. Contohnya solat. Solat kita orang Islam tak sama solat kita dengan orang Hindu. Dengan sebab itu kita lebih prefer guna solat daripada sembahyang. Ya? Begitu.
ويعني ذلك جواز اقتراض مصطلحات المخترعات والطرائق والتقنيات المستوردة من اللغة المصدر إذا كانت تشكل مصطلحات جديدة. Dia kata kaedah ni boleh diguna bila melibatkan benda-benda baru, ya. Benda-benda baru. Okey. Kita pergi contoh yang lain, ya. Okey, dah tak ada contoh. So, unsur secara rumusannya, unsur-unsur dari bahasa sumber dipinjam secara terus tanpa melakukan sebaran perubahan. Itulah maksudnya borrowing, pinjaman pada dimensi yang dikemukakan oleh Whitney and Bernard. Jadi, kamu boleh fikirlah contoh-contoh lain yang berkait dengan borrowing. Contoh apa lagi? Ada sesiapa yang terfikir tak? Ada contoh lain lagi tak yang berkait dengan borrowing? Yang dia terfikir, yang dia terbaca, yang dia ternampak, yang dia tertengok. Ada tak? Ni Zazas. Melayu dulu panggil Banyak. Orang Melayu dulu panggil slipper sandal, orang Arab sondal. Ya, lebih kurang ya. Lebih kurang bunyi dia kan? Ustazah, kalau Ataupun makam, Makam kan, makam. Ada satu istilah mukim. Betul tak? Entah duduk mukim mana, kita orang Melayu kan dah jadi mukim, M-U-K-I-M, asalnya daripada Arab mukim. Kan? Dah dimelayukan. Itu pinjam lah tu, borrowing. Contohnya al-jasad dah jadi jasad kan? Al-badan dah jadi badan. Banyaklah istilah-istilah dalam bahasa Melayu kita ini yang dipinjam dari bahasa Arab. Contohnya ilmu itu daripada Arab kan? Alim itu daripada Arab. Ulama itu dari Arab. Pinjamlah ke tu. Maklum itu Arab asalnya ya. Terlalu banyak sebenarnya ya. Kalau nak senarai banyaklah. Contoh wali. Wali itu pun asal Arab dipinjamkan. Contoh lain apa? Wakaf. Banyaklah kalau nak senaraikan kan. Boleh. Itu nanti kalau dalam kuis, dalam amali terjemahan, soalan-soalan beginilah. Dia akan tanya, sila senaraikan tiga istilah dalam bahasa Melayu yang dipinjam dalam bahasa Arab. Sebenarnya benda-benda itu, bila kamu nak jawab soalan itu, kamu boleh cari dari internet ya, ataupun daripada buku-buku ataupun proceeding seminar ya. Begitu banyak apa lagi tamar. Tamar itu dimelayukan asalnya at-tamru. Macam as-salju. Asal dah jadi salji. Al-jubah dah jadi jubah. Banyak kalau nak kira dalam kita punya bahasa Melayu dipinjam daripada bahasa Arab. Jadi Ustazah rasa untuk hari ini cukup sampai situ dulu ya. Minggu depan kita akan bincang 6 lagi ya. Kalau COVID, al-COVID. COVID. Itu kena tengok perkembangan semasa. Ya, perkembangan semasa Arab kalau dalam paper-paper Arab ataupun internet yang bahasa Arab, COVID dia guna apa? COVID juga. Itu kena tengok balik dalam kena tengok dalam website Arab dia guna apa? COVID. Banyak, contohnya kaum. Kaum tu daripada kaum. Asalnya begitu. Contoh apa lagi? Tafakur. Tafakur itu asal Arab daripada tafakkar ya tafakkaru ya. Akal. Akal. Dah jadi akal bahasa Melayu ya. Kertas. Dah jadi kertas bahasa Melayu banyak ya. Ustazah ingat ada satu kajian orang buat dia, kamu boleh cari dalam internet. Beribu-ribu istilah bahasa Melayu sebenarnya borrowing daripada bahasa Arab. Boleh itu ya. Boleh dicari dalam internet. Ada satu tulisan yang menulis, yang menyenaraikan semua istilah-istilah Melayu asalnya dipinjam daripada bahasa Arab. Baik. Ustazah rasa sampai situ dulu. Minggu depan kita akan masuk kepada
kaedah yang kedua sehingga keenam, tengok keadaan ya, tengok keadaan. Kalau kita rasa boring mungkin kita masuk 2 3 dulu, lepas tu kita sambung minggu seterusnya ya, tengok keadaan. Sebab bila kita lecturing dalam keadaan alam maya macam ni, kamu tak nampak ustazah, ustazah tak nampak kamu. Jadi kita boring, kita cepat boring. So kalau ikut kan dia tak boleh lebih 2 jam kuliah itu ya, sebab nanti student dia akan penat. Okey, so ustazah tutup dulu kuliah ni ya. Boleh ya? Ustazah, saya nak tanya, Ya. berkaitan dengan presentation yang perlu dihantar pada minggu ke-9, saya tanya yang apa sebab ni lupa pula. Yang video tu dia di Telegram. dia Telegram. Saya tanya pasal tugasan tu. Mana? Okey, berkaitan dengan presentation, video boleh pilih sama ada tugasan 1 atau tugasan 2. Pilih daripada tugasan 1 yang antum buat ataupun tugasan 2 yang kamu pilih satu sahaja dan kamu present salah satu. Gitu. Contoh Razan, kalau saya ambil tugasan 2, saya nak kena present pasal teori. Adakah teori saya gunakan tu berdasarkan assignment yang kau buat tu ataupun kita pilih je tak kisah mana, random? Pilih saja mana-mana. Kan tadi ustazah cakap kaedah terjemahan ini terlalu banyak. Yang kita belajar kat kelas ni 7 sahaja kan. Jadi mungkin yang kamu nak ceritakan itu kat kelas tugasan 2 tu tak berkait pun dengan 7 benda yang ada ni. Boleh sahaja. Sebab assignment ustazah kan umum. Ustazah kata apa dalam tugasan 2 tu pilih satu kaedah kan. Satu kaedah tu sama ada yang kamu dah belajar ini ataupun yang lain boleh berlaku sebab dia terlalu banyak kaedah ni. Okey Azhar. So tapi presentation kena ingat dia ikut tata cara yang ustazah tulis. Ustazah pun tak ingat dah berapa minit dia bagi itu garis panduan. Yang saya ustazah bagi. tak ada Azhar. Tengok balik garis panduan. Dia macam ni, calculation kasar dia senang. Kalau pembentangan tu 10 markah, dia jangan lebih 10 minit. Begitu. Jangan kita buat macam ni. Pembentangan markah 10 minit tapi kita present sejam. Lecturer mana nak dengar kamu present sejam, kan? Lagipun kamu nak share benda tu dalam Telegram group yang mana semua kawan kamu akan tengok, kan? So 10 minit itu that's enough untuk 10 markah kan. Begitu. Dan dari segi rubrik, dari segi pemberian markah, mungkin ustazah boleh tunjuk kot kat sini, takut ada yang keliru. Sekejap ustazah tunjuk ya. Dari segi rubrik, macam mana ustazah ambil markah presentation tu ya. Kita tunggu sekejap tengah loading. Sebab pembentangan minggu 9 kan? Ya. Ustazah. Jangan lupa tugasan 2 rasa berakhir 23 Ogos kan? Ya. Tugasan 2 kena hantar sebelum 23 Ogos kata silap ustazah. Betul. Okey, kita tengok rubrik pada presentation. Okey, bila kata rubrik maknanya macam mana markah diambil itu maksud rubrik. Ada student dia pening apa pula lah rubrik ni kan. Okey, kejap. Rubrik ini ni subjek lain. Tersalah masuk pula, kejap sabar. Ini subjek kamu Idal. Mana kerja khusus? Ya ni. Okey, bila present, ustazah ambil markahnya di mana? Kena tengok rubrik. Kan kat sini ustazah tulis pembentangan 10%. Sila rujuk rubrik B yang dilampirkan. So kita cari sekarang mana rubrik B. Rubrik, ni rubrik A. Rubrik B. Okey, ni pembentangan kan? Okey, ni. Ustazah besarkan sikit, kecil tak nampak. Ini pembentangan. Mana pula? Okey, pembentangan. Okey. Pelajar perlu membentang salah satu daripada tugasan yang telah disediakan. Sama ada tugasan 1 ataupun tugasan 2. Perasan tak tugasan itu kamu buat secara berkumpulan kan? Betul?
Tugasan Betul. berkumpulan. Tetapi pembentangan adalah secara individu. Kenapa secara individu? Sebab yang nak dinilainya keupayaan individu dalam pembentangan. Berbeza dengan tugasan. Tugasan 1, tugasan 2, dia punya penilaian itu berdasarkan kerja berkumpulan. Tapi bila nak bentang individu, walaupun mungkin dia akan bentang benda yang sama dengan kawan dia bentang, tetapi ya mungkin akan ada kelainan cara dia bentang, betul tak? Okey. Pembentangan berkait dengan isi-isi penting. Itu dia highlight isi-isi penting saja. Macam mana dia nak pilih isi penting, itu kreativiti dia, ya. Okey. Lepas tu apa? Pelajar perlu merakam sesi pembentangan. Kenapa Ustazah suruh rakam? Sebabnya begini, ya. Bila kamu habis satu-satu diploma ni, kamu akan kerja. Itu. Jadi paling kurang kamu habis diploma, kamu ada satu soft skill, kemahiran. Kemahiran apa? Tahulah cara macam mana nak rakam, kan? Maknanya ada satu soft skill, dia tahu nak guna peralatan itu. Jangan jadi katak bawah tempurung, habis diploma tapi bila keluar medan pekerjaan orang suruh buat satu kerja pun tak pandai. Tak boleh begitu. Jadi sebab itu Ustazah punya konsep suruh pelajar rakam. Maknanya dia tape dia punya presentation, sama ada guna handset ke, guna laptop dia ke apa ke, dia tape, dia rakam, lepas tu dia hantar rakaman tersebut melalui grup Telegram. Kenapa kena hantar? Sebab orang lain nak tengok apa yang dia buat. Okey. Jadi sini kena baiki, ya. Ni tarikh serahan bukan minggu ke-6. Asalnya kita letak minggu ke-6, ya. Tetapi selepas kita melalui proses kelas, kita rasa tersangat singkat nak bagi minggu ke-6 sebab pelajar tak sempat buat. Jadi Ustazah ubah ke minggu 9. Okey, baik. Jadi kita tengok Ustazah ambil markah di mana kamu bentang itu, sebab kamu nak bentang individu ni. Tengok ini cara markah diambil. Ustazah ambil kira apa? Ni, isi ataupun bahan pembentangan 5 markah. Bahasa pembentangan 3 markah. Ketepatan masa. Maksudnya kan Ustazah bagi masa kena hantar bila, kan, presentation berapa lama. So itu terkait dengan ketepatan masa. Katakanlah dia present setengah jam. So takkan Ustazah nak bagi 2 markah. Sebab kita dah cakap 10% itu cukuplah 10 minit. Tapi dia ni terlalu suka bercakap. Sampai dia tip setengah jam dia seorang. So burn lah markah, tak dapat. Mungkin dapat kosong je lah kan. Kena ikut rubric. Bahasa pembentangan. Bahasa ni kita nak tengok. Bila dia guna bahasa, kita boleh tengok confident dia. Keyakinan diri dia macam mana. Lepas tu isi. Isi penting kan, dia mengarut pula bercakap. Apa barang dia bercakap tu kan. Kena ambil kira. So 3 benda ni Ustazah ambil kira markah. Baju warna apa kamu pakai, songkok pakai, tak pakai, Ustazah tak tengok pun. Kan? Markahnya di sini. Isi, bahasa pembentangan, ketepatan masa. Itu ya. Boleh? Boleh? Okey, ada pertanyaan lagi? Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Salam. Saya nak tanya, ada beza ke kaedah dinamik dengan teori dinamik? Kaedah dia terlalu spesifik. Teori terlalu umum. Okey, contohlah. Okey, dalam tugasan 2, Ustazah kan suruh kami bincangkan secara perinci satu teori ataupun satu kaedah. Contoh dalam assignment tu, kami buat teori akademik, teori dinamik, betul ke Ustazah? Teori Dinamik. Dinamik tu boleh dianggap teori sebab dia benda besar. Contoh Okay. ya, kalau pneumat dia ada semantik
translation dengan communicative translation. Itu dianggap teori sebab dia kerangka besar. Dia kerangka besar. Kalau Newmark, dia ada semantic translation, dia ada communicative translation. Dua istilah itu kita anggap dia teori sebab dia kerangka besar. Okay, katakanlah kamu ambil explicitation. Explicitation bukan teori sebab dia adalah bersifat prosedur. Dia adalah kaedah terjemahan. Malah dia lebih spesifik lagi. Dia duduk bawah prosedur. Begitu. Okey. Baik Ustazah, terima kasih. Okay, sama. Ustazah, saya nak bertanya pasal teori terjemahan maknawiyah tu kan. Dia kategori terjemahan saya langsung di bawah mana Ustazah? Dia masalah bila awak kata terjemah maknawiyah, itu hanya istilah yang diguna oleh orang dalam bidang pengajian Islam. Dalam dunia translation, dia tak ada istilah ni. Cuma orang dalam bidang pengajar Islam, bila dia bicara tentang menterjemah Quran, menterjemah hadis, dia akan klasifikasikan akan ada dua jenis terjemahan iaitu harfiah dengan maknawiyah, maka dia terhenti kat situ macam tu. Sebab itu orang pengajar Islam kalau pada sudut pandang dimensi orang dalam bidang translation, dia akan menganggap orang bidang pengajar Islam katak bawah tempurung sebab dia tak keluar dari kepompong bila bicara tentang translation harfiah maknawiyah. Full stop kat situ. Sedangkan dalam dunia pengajian terjemahan di barat, benda tu dah macam terlalu ketinggalan zaman dah. Macam kata kalau sekarang kita mengajar kan, kita guna LCD kan, kita guna LCD, tapi masih lagi ada lecturer yang guna OHP. Awak pernah tengok tak OHP? Apa? Ni yang alat pemancar yang zaman dulu-dulu tu. Ataupun senang kita, kalau sekarang kita guna komputer kan, kita guna thumb drive kan? Kita guna thumb drive kan, betul tak? Ya. Betul Ustazah. Tapi zaman dulu orang guna disket. Orang guna disket. Sekarang disket ni dah tak jual dah. Itulah perumpamaannya. Bila awak baca buku dalam ulum Quran, dia akan cakap terjemah harfiah, terjemah maknawi. Ya, sebab mereka bukan orang bidang translation. Awak kena faham. Bidang pengajian terjemahan ini ialah satu bidang yang dikembangkan oleh orang barat, bukan orang Islam. Jadi bila bicara tentang bidang translation, yang berhak untuk bicara tentang terjemah orang barat, bukan kita orang bidang pengajian Islam. Begitu. Sebab itu kalau awak buka buku ulum Quran, dia hanya akan bicara harfiah maknawiyah. Dia full stop kat situ. Sebab itu bila kita dalam bidang pengajian terjemahan, mesti baca buku dalam bidang pengajian terjemahan. Dan kebanyakan buku-buku itu dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis. That's the main problem lah ya. Tapi sekarang telah banyak dah ya yang diterjemahkan dari buku bahasa Inggeris ke buku bahasa Arab, dah boleh cari dalam internet. Okey dah. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, Ustazah nak tanya tadi, Ustazah tak ambil kehadiran seorang tu. Dia ada Muhammad Faris bin Zaid Izzuddin Syamada. Kalau tak ada, mana Ustazah akan pangkahkan lah. Ya? Okey, boleh ya? Ustazah harap boleh keluar seorang-seorang kot. Ustazah, Ya. yang Faris Zaid Izzuddin tu tadi dekat WhatsApp group dia ada cakap tak ada siapa accept dia. Tak ada siapa accept dia. Kenapa tak accept? Dia guna ni ya? Tak tahu Dia guna handset ya? rasanya. Ustazah tak accept.
Ya Ustazah, kalau dia masuk lambat memang Ustazah tak nampak dah dia ada nak admit. Oh. Kalau Cakap masuk kawan. lambat itulah jadinya. Sebab kalau dia keluar dekat sini Ustazah akan admit. Tapi bila dia masuk lambat memang kita tak akan admit dah. Sebab tu kita Ustazah WhatsApp tadi kena masuk awal-awal. Okey, baik Ustazah. Tak apalah dia dengar video lah nanti dia dengar video. Boleh keluar suara salam. Ya. Itu kreativiti masing-masing. Itu kreativiti masing-masing. Boleh keluar ya, boleh keluar seorang-seorang. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.